Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya ada yang berani membangkang, menolak permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Akhirnya ada yang cukup berani untuk tampil dan mengatakan bahawa supaya Agung dan Lembaga Pengampunan untuk menolak kepada permohonan, kepada rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk diampuni penuh dan dibebaskan daripada penjara. Ini dilakukan sendiri oleh Khalid Samad, iaitu Ketua Komunikasi, Pengarah Komunikasi Amanah. Amanah merayu kepada Agung untuk menolak pengampunan Najib Razak. Parti komponen Pakatan Harapan PH, iaitu Amanah, telah merayu kepada Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan supaya menolak permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad dalam satu kenyataan berkata, hanya dengan cara itu rakyat akan yakin kepada kerajaan dan institusi Raja-Raja Melayu untuk menyelamatkan negara dari salah guna kuasa sejak sekian lama. Katanya dalam kenyataan itu, Amanah berpendapat pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak akan menghantar satu mesej yang sangat tidak baik kepada rakyat, sistem keadilan negara dan juga kepada seluruh dunia berhubung sikap dan pendirian kita terhadap rasuah dan salah guna kuasa. Katanya ada lagi dalam kenyataan itu, ia juga akan merosakkan imej dasar membangun Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mesti ingat, sentiasa ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim punya janji, ikrarnya untuk melawan sehabis mungkin rasuah dan salah guna kuasa, dan Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah bertitah kepada Anwar, kepada kerajaan ini supaya benar-benar tegas untuk membentas rasuah ini bermula daripada yang berprofil tinggi. Lembaga Pengampunan akan bersidang dan membuat keputusan sama ada memberikan pengampunan kepada Najib atau tidak pada hari ini. Malangnya kita sudah tahu beritanya, Lembaga Pengampunan tidak pun membincangkan tentang pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Khalid berkata, meskipun sifat kesetiaan dan mengenang jasa terhadap pemimpin secara amnya adalah satu sifat yang positif, namun dalam konteks ini katanya adalah lebih baik UMNO dan PH menunjukkan komitmen terhadap usaha untuk memerangi rasuah yang menjadi paksi masyarakat madani. Tindakan UMNO katanya kelihatan sedikit terpesong daripada wawasan masyarakat madani yang diperjuangkan bersama. Tambahnya lagi pun kata Khalid Samad, lagipun Najib berdepan dengan banyak lagi kes di mahkamah yang sedang dibicarakan. Apakah selepas diampunkan beliau akan masuk ke penjara lagi jika didapati bersalah selepas ini, atau dianggap beliau berada di satu makam dan kedudukan istimewa yang kebal undang-undang? Mengulas mengenai pendirian Amanah yang hanya berdiam diri dalam isu ini, Khalid menegaskan parti itu mengakui dan mengiktiraf pengampunan adalah hak mutlak Yang di-Pertuan Agong. Tetapi Khalid Samad berkata, namun demikian tiada salahnya untuk Amanah memberi pandangannya terhadap isu ini. Tambahnya lagi adalah diharapkan pandangan ini apabila disuarakan akan membantu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk Baginda membuat keputusan yang baik dan tepat bagi dirinya, institusi Raja-Raja Melayu dan negara ini secara keseluruhannya. Dipetik daripada malaysianow.com, diterbitkan di sabudin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun Tuanku. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya berita buruk untuk Datuk Seri Najib Tun Razak, berita yang amat buruk. Tapi saya tetap sokong dengan apa juga perundangan yang ada di Malaysia. Segalanya ada proses yang betul. Segalanya mesti dilakukan dengan betul berdasarkan kepada undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia. Lembaga Pengampunan nampaknya tak bincang pun petisyen untuk pengampunan Najib Razak.
Lembaga pengampunan tak bincang petisyen ampunkan Najib. Lembaga pengampunan yang bersidang pada pagi tadi tidak membincangkan mengenai petisyen rayuan pengampunan yang difailkan oleh Datuk Seri Najib Razak untuk diampun dan dibebaskan daripada penjara. Ketika persidangan pada hari ini, petisyen pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak itu tidak dibentang oleh bahagian hal ehwal undang-undang atau BHEUU, Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia lembaga terbabit. Persidangan lembaga pengampunan itu bermula jam 11 pagi, telah dipengerusikan sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Kata kenyataan selepas mesyuarat itu, sidang hari ini tidak membincangkan petisyen Najib kerana kes sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda sebanyak 210 juta ringgit yang telah dikenakan ke atasnya kerana menyeleweng dana SRC International baru saja difailkan. Petisyen yang difailkan beliau perlu mengikut giliran. Petisyen yang berlangsung ini hanya membincangkan kes-kes terdahulu yang diterima lebih awal oleh urus setia lembaga pengampunan. Kata sumber di sini pada hari ini. Pada tahun lalu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun yang lalu yang di-Pertua Dewan Rakyat pada ketika itu. Saya ulang sekali lagi. Pada tahun yang lalu, yang di-Pertua Dewan Rakyat pada ketika itu, Tan Sri Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan media berkata, Najib sudah pun memfailkan petisyen pengampunan dan memaklumkan menerima serahan beberapa dokumen. Antaranya, salinan permohonan pengampunan mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan bertarikh 1 September pada tahun lalu. Beliau turut juga menerima salinan surat daripada Tuan Syafiq Inko yang melampirkan permohonan pengampunan itu dan diakui terima oleh Ketua Pengarah BHEUU JPM pada 2 September yang lalu. Dalam penghakiman pada 31 Mac yang lalu, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan majoriti 4-1 telah menolak permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana telah menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd. Walau bagaimanapun, Hakim Besar untuk Sabah dan Sarawak iaitu Datuk Abdul Rahman Sebli yang mempengerusikan panel 5 hakim terbabit yang turut dianggotai oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rozaria Bujang, Datuk Nordin Hassan, Datuk Vernon Ong Lam Kian dan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais. Dalam permohonan itu, Najib, 69 tahun, yang kini sedang menjalani hukuman di penjara Kajang memohon membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos yang lalu. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta. Keputusan Mahkamah Tinggi itu kemudiannya dikekalkan oleh panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan pada 9 Disember 2021. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang bermesyuarat 7 April lalu memohon Ihsan Yang di-Pertuan Agong untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada Najib. Setiausaha Agung UMNO, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia sebagaimana kuasa yang diperuntukkan mengikut perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan daripada itu, MKT 11 suara telah bersetuju memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong beserta memorandum yang telah ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap pergerakan pemuda serta puteri UMNO. Pada semalam pula, Parti Amanah Negara atau Amanah merayu kepada Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan agar menolak permohonan Najib untuk diampunkan dan dibebaskan daripada penjara. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengarah Komunikasi Amanah, Khalid Abdul Samad, parti itu berpendirian hanya dengan cara itu saja nama baik negara dan komitmen untuk memerangi rasuah dan penyalahgunaan kuasa dapat dijaga. Berita ini daripada bhariana.com.my diterbitkan semula di Syabuddin Hussein.com.net. Kita jumpa lagi. Bye-bye.